Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Dalam tempohan 30 minit SOP kuliah maghrib, kita bersiaran langsung dalam membicarakan kitab Bazlul Ma'un fi fadlit ta'un. Artinya berkorban, memberi pertolongan dalam menghadapi wabak penyakit yang membunuh. Karangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijriyah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mendatangkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 243 surah Al-Baqarah, ayat 243 surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang keluar melarikan diri, menyelamatkan diri daripada penempatan rumah kediaman masing-masing, dan mereka itu ribuan manusia takut menghadapi kematian dengan wabak penyakit yang didatangkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan kepada mereka itu, matilah kamu dengan wabak penyakit yang diturunkan. Kemudian setelah mereka itu mati, mereka itu dihidupkan semula buat seketika, hinggalah yang Allah tentukan atas mereka. Hinggalah ke akhir ayat 243 surah Al-Baqarah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 243 surah Al-Baqarah
Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung perihal bangsa, bukan bangsa Johor, bangsa Yahudi Bani Israel, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan wabak penyakit yang membunuh bangsa Yahudi Bani Israel. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut pada ayat 243 surah Al-Baqarah bangsa Yahudi Bani Israel. Tidak, Allah Ta'ala tak sebut bangsa Yahudi Bani Israel yang Allah musnahkan dengan didatangkan wabak penyakit berjangkit merebak dan membunuh ribuan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya datangkan dengan kalimah umum sahaja. Orang-orang yang cuba melarikan diri daripada penempatan kediaman masing-masing. Allazina kharaju min diyarihim. Bukan seorang dua orang yang keluar melarikan diri daripada ledang haid, bukan. Wahum ulufun. Allah perakukan ribuan manusia. Kenapa? Hazaral maut, takut menghadapi kematian. Kerana bangsa Yahudi Bani Israel meyakini mereka pasti mati di penempatan kediaman mereka yang selama ini mereka bangga-banggakan. Mereka sanggup melakukan apa sahaja demi membangunkan penempatan mereka yang mereka bangga-banggakan. Akhirnya mereka terpaksa melupakan penempatan landscape yang mereka bina, yang mereka banggakan. Mereka terpaksa keluar daripada penempatan kediaman yang mereka cintai itu kerana takutkan kematian. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan perkara ini Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada tahun 852 Hijrah, hanya memberi keterangan ayat 243 surah Al-Baqarah merupakan perakuan Allah bahawa bangsa Yahudi Bani Israel dimusnahkan dengan wabak penyakit. Kerana bangsa Yahudi Bani Israel, dia takkan kalah dalam persaingan sesama manusia. Bangsa Yahudi Bani Israel yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi Bani Israel ini aqluz zaid, akalnya melebihi kemampuan fikirannya mengatasi
bangsa-bangsa yang lain. 8 keistimewaan yang Allah berikan kepada bangsa Yahudi Bani Israel yang kita tak boleh saingi. Dr. Muhyiddin, dia boleh mereka cipta pelbagai jenis ubat-ubatan, jauh meninggalkan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Aqlu zaid, akalnya lebih. Ra'ad an bu'din, dia dapat melihat jauh ke hadapan. Tak macam kita, hanya mampu melihat apa yang ada kat depan, berebut sama sendiri. Wagiman, wagiran, wagimin, wagino, wagio. Habis. Yahudi tak begitu. Ra'ad an bu'din, dia nampak 10 tahun akan datang macam mana, 20 tahun akan datang macam mana, apa akan berlaku kepada Iskandar Putri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu kelebihan dia. Maka kiranya kita nak bersaing dengan bangsa Yahudi Bani Israel, lupakanlah. Terbukti peperangan 6 negara Arab lawan dia, satu negara kecil. Senang aja, cincai bocai, senang aja. Arab Abdul Wahab dikalahkan. Jangan nak bersaing dari segi persenjataan, jangan nak bersaing dari segi peralatan, jangan nak sama sekali bersaing dengan bangsa Yahudi dari segi ekonomi. Mereka jauh ke hadapan. Yang akan memusnahkan dan menghukum bangsa Yahudi Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setakat bertahan, kita hanya mampu bertahan sahaja daripada tekanan bangsa Yahudi Bani Israel. Jangan fikir nak berlawan dan bersaing. Maka Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah menjelaskan kepada kita ayat 243 surah Al-Baqarah berhubung tentang penghapusan etnik bangsa Yahudi Bani Israel dengan Allah datangkan wabak penyakit. Jadi wabak penyakit ni memang package khas, members only, package khas untuk bangsa Yahudi Bani Israel yang over sangat, melampaui batas. Pun begitu, bangsa Jawa Bani Ponorogo, bangsa Jawa Bani apa lagi, Totok, wong Jawa kabeh. Pada dasarnya kita ni orang Jawa tak ke manalah mensyukuri apa yang Allah beri. Sekiranya ada di kalangan kita umat Islam yang terkorban akibat wabak penyakit COVID-19, ianya merupakan pilihan Allah. Merupakan pilihan Allah untuk diberi darjat syahid akhirat dan mendapat rahmat istimewa dari Allah, pengguguran dosa. Itu sahaja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka sebut sahaja ta'un
dalam istilah bahasa Arab. Begitu juga wabak dalam istilah bahasa Arab. Apa jua penyakit, daripada sekecil-kecil penyakit hinggalah sebesar-besar penyakit yang berjangkit, merebak, tak terkawal dan membunuh manusia, maka dinamakan wabak. Juga dinamakan ta'un. Itu dalam istilah bahasa Arab. Maka wabak ini memang pakej khas dari Allah kepada bangsa Yahudi Bani Israel yang melampaui batas. Merupakan hukuman Allah di dunia untuk bangsa Yahudi Bani Israel yang melampaui batas. Kiranya ada di kalangan umat Islam yang terkesan, terkena dan terkorban 122 syahid akhirat dan juga mendapat rahmat istimewa dari Allah, pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat ini. Apabila bangsa Yahudi Bani Israel, bangsa Yahudi Bani Quraizah, bangsa Yahudi Bani Mustalik, bangsa Yahudi Bani Qainuqa, bangsa Yahudi Bani Ghatfan, mereka itu semua pernah bertapak di bumi Madinah. Mereka tak segan silu bertanya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung tentang wabak. Dan Rasulullah jelaskan, wabak itu adalah azab Allah di atas perbuatan keji dan kotor manusia. Manusia siapa? Engkaulah, bangsa Yahudi Bani Israel. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menceritakan ayat 243 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan tanda-tanda, isyarat-isyarat awal bahawa penempatan kediaman bangsa Yahudi Bani Israel yang Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran tahun bila dan di mana tempat itu. Pulau Sibu, Pulau Tioman, Allah Ta'ala tak sebut. Hanya menyatakan secara umum penempatan kediaman yang telah dibangunkan dan menjadi kebanggaan bangsa Yahudi Bani Israel. Oleh kerana mereka itu melampaui batas, maka diberi peringatan bahawa Allah Ta'ala akan turunkan wabak penyakit dari langit. Allah Ta'ala akan keluarkan wabak penyakit dari perut bumi. Tak lagi. Wabak penyakit dari langit, wabak penyakit dari perut bumi. Kau nak lari mana? Maka tanda-tanda awal, simptom-simptom awal dah ada. Oleh itu
bangsa Yahudi Bani Israel mula berbelah bahagi. Dilema, serba tak kena. Mereka dah bangunkan penempatan kediaman mereka 5 bintang, 10 bintang. In English language you call what? Holistic, lengkap dengan Legoland. Contoh, tiba-tiba ada tanda-tanda awal penempatan mereka itu didatangkan wabak, penyakit. Wah, maka gulungan yang kaya raya berbelah bahagi. Mereka sama sekali takkan berganjak. Disitulah harta benda, mata benda, apa benda, benda-benda semua kat situ. Adapun yang in English language you call what? Middle income, pendapatan pertengahan, lebih baik mereka tinggalkan. Kalau duduk lagi pun cukai tanah dah naik 50%. Lebih baik ditinggalkan. Ya. Maka pendapatan penduduk bangsa Yahudi Bani Israel yang middle income ni, yang outcome macam akulah, dah tak ada apalah. Maka semua larikan diri keluar, lari. Ada 3 riwayat, 30,000, 50,000, 70,000. Itulah yang Allah Ta'ala sebut wahum ulufun hadharal maut. Mereka itu ribuan manusia melarikan diri. Oh no, not it. Escape, lari, selamatkan diri. 3 riwayat, 30, 50, 60,000, bukan 60,000 K, 60, 70,000 manusia. Maka ada segelintir kecil yang stay, sayang dengan harta benda, mata benda, apa benda. Rupa-rupanya yang tinggal dekat situ sebahagiannya sahaja terkorban, sebahagian lagi tidak terkorban. Mereka terseksa, merasai pedih sakitnya wabak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan betapa wabak ni memang sakit yang menyakitkan kulit, menyakitkan daging, menyakitkan tulang, semua terasa sakit, pedih. Tak berani nak ceritalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka rupa-rupanya sebahagian mati, sebahagian lagi terseksa dengan azab. Setelah keadaan reda, tibanya musim panas. Maka 70,000 yang keluar menyelamatkan diri, balik semula. Kenapa? Dia dah bayar cukai pintu dengan majlis Bandaraya Iskandar Puteri, balik semula. Oleh itu yang kaya raya ni, yang duduk dekat Iswari tu, tak ada Haji Jamal, beritahu, kalau kami tahu, kami ikut engkau orang tahu, kami terseksa sampai sekarang. Kalau kami tahu, kami ikut engkau orang semua. Maka selepas wabak, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, itu namanya tukar ganti. Apabila telah ditukarkan daripada aman kepada wabak,
Allah gantikan pula. Bangsa Yahudi selepas itu mewah, aman, damai, tentram, bahagia, menjalin mahabbah, bersatu padu. Mewah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah mewah, mula balik fun and fair, ngencing balik. Maka Allah datangkan wabak. 2 times. Ini kali kedua. Kali kedua Allah datangkan wabak. Maka yang kaya hari itu semua kata, let's go now. Semua keluar. Maka tak ada seorang pun yang tinggal di Isledang. Dah jadi milik aku dah. Semua keluar, larikan diri, let's go now, larikan diri, keluar. Sampailah di satu penempatan yang jauh, ada tasik. Mereka berhenti, kerana itulah mereka kata sumber air. Mereka telah jauh meninggalkan penempatan mereka. Mereka pasti selamat daripada wabak penyakit. Tetapi disitulah juga Allah datangkan ta'un. Apa makna ta'un? Keracunan air, keracunan udara. Tempat itu pun udaranya beracun, airnya pun beracun. Maka yang semua keluar, minum air, yang sedut udara, habis. Semuanya terkorban. Etnik pada kita kata zaman itu pupus bangsa Yahudi Bani Israel. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengemukakan riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah telah mengutuskan seorang nabi yang tak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nama nabi itu ialah Hizqil. Hadzal qaf ya lam. Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Maka nabi itu sampailah di lembah maut. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana yang terbunuh dengan ta'un, keracunan air, keracunan udara itu, Allah Ta'ala hidupkan kembali. Kulit, daging, tulang disatukan semula untuk meneruskan kehidupan. Setelah mereka hidup, Nabi Allah Hizqil alaihi salam memberi peringatan, dan mereka bertanya, kenapa perlu kami menjalani hidup kali kedua? Nabi Allah Hizqil alaihi salam beritahu, untuk kamu ingatkan anak cucu kamu bahawa perkara yang sama akan berulang-ulang untuk anak cucu cicit kamu. Jadi tuan-tuan, selagi bumi ni ada bangsa Yahudi Bani Israel, selagi itulah adanya wabak. Jadi Dr. Muhyiddin dah faham. Thank you very much. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi ada bangsa Yahudi Bani Israel, selagi itulah ada wabak. Jadi apabila bangsa Yahudi Bani Israel dah melampaui batas, habis harta-harta kita umat Islam, dilapukkannya, dikencingkannya, ini memang azab untuk bangsa Yahudi Bani Israel. For example, cakap orang putih, you see that USA tak terkawal. Habis dituduhnya negara China. Tapi bagus, USA tak pernah tuduh, tuan-tuan, USA tak pernah tuduh Haji Wagiman, Haji Wagiran, Haji Wagimin punya kerja. Kerana dia tahu apa ada pada kita, kelapa sawit pun melawas.
tuan-tuan, kita akan lihat lepas ni di mana etnik bangsa Yahudi ada, di situ menyumbang kematian yang banyak. Dr. Muhyiddin, Italy, orang putih. Spain, Rusia juga ramai bangsa Yahudi, Bani Israel Ortodok. Dia pun akan ramai yang mampus. Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub, alah berapa orang aja yang dah melampaui itu je, tak adalah. Wagiman wagiran, kerana wagiman wagiran lebih rela mati Covid daripada mati kelaparan. Seberang pak, seberang pak. Mereka tidak rela mati kelaparan pak, biar mati Covid pun tak pak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jawapan dah ada. Maka bagi kita, jangan kita kata badan muka engkau Yahudi. Tak, kita kena jaga. Kerana Rasulullah mengingatkan, apabila wabak ni, kalau kita tak jaga, macam Dr. Muhyiddin pakai penutup, takut-takut kita pun terkena juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, memanglah ini package khas untuk dia, tapi kita pun kena jaga juga. Yelah, kalau setakat Tuan Haji Kamarul meninggal dunia awal, tak apa, dia apa yang tinggal. Yelah, Haji Zain tak ada lagi. Kalau Haji Samsudin meninggal, jangan dah. Kalau Haji Ishak meninggal dunia, janganlah, dia harta ada lagi, rumah dia ada lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wattaira wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun, wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.